Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadza ikbalu laylik wa ajbaru naharik wa aswatu du'atik. Faghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, tuan pengurusi majlis, merangkap timbalan pengurusi masjid, seluruh ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, encik-encik, puan-puan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana saya diberi kesempatan untuk mari kesian kalinya ke bumi Teluk Intan ni. Dan saya sebenarnya ada kuliah bulanan duha di surau apa, An-Nur Faiz? Surau An-Nur. Alhamdulillah. Jadi maknanya tiap bulan saya sampai ke Teluk Intan ni sebenarnya. Cuma biasa sampai pagi ni, malam pula kita sampai. Alhamdulillah. Tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan keringanan tubuh badan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Sebenarnya orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni adalah orang-orang yang Allah pilih. Daripada sekian ramainya manusia, Allah Subhanahu wa taala menjemput tuan-tuan, menyahut panggilan Tok Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bukan sekadar kita menyahut dengan melaksanakan ibadat solat, tetapi kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke surau, ke musalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia akan berada di bawah arasy Allah di akhirat nanti. Waktu itu tidak ada sebarang, la zilla illa zilluh, tidak ada sebarang teduhan bayangan kecuali teduhan dan bayangan itu daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid atau bil masajid. Orang-orang, khususnya orang lelaki. Di sini perkataan rajulun dengan dikatakan lelaki, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis muttafaqun alaih ini, dia kata dalam 7 golongan tersebut 2 je perempuan tidak termasuk, yang 5 lagi termasuk. Salah satu yang perempuan macam-macam yang tak termasuk, adik kakak sekalian, puan-puan sekalian, iaitulah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, iaitu orang perempuan tidak saidianya bersungguh mari ke masjid. Orang lelaki kena bersungguh mari ke masjid. Tapi ramai sekarang orang lelaki dia suka jadi solehah. Terbalik pula, orang perempuan yang rajin mari masjid, orang lelaki jadi solehah, masak rumah, layan cucu, anak-anak, tak ada masa nak mari masjid. Saya sibuk, awak sibuk dan sebagainya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala memilih tuan-tuan datang ke rumah Allah pada malam ni untuk mendengar sedikit yang boleh kita kongsikan dengan tuan-tuan. Saya ceramah tak panjang tuan-tuan sekalian. Sampai tuan-tuan letih, kita berhentilah insya-Allah. Tanda letih tu tuan-tuan boleh bergerak lebih 14 kali, maka kita berhentilah kuliah pada malam ni. Jadi kalau rasa nak panjang, steady. Kalau rasa nak cepat, bergerak banyak sikit, maka kita boleh habiskan ceramah kita dengan penuh tenang sekali insya-Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah berada pada bulan Syaban dah. Kita berada pada malam ni, malam keempat Syaban kalau tak silap saya lah. Bulan Syaban ni, selepas ni bulan Ramadan. Bulan Syaban ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya kita ada malam nisfu Syaban, malam yang penuh dengan keberkatan, doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW antara bulan yang Nabi memperbanyakkan puasa-puasa sunat, iaitu fi syahri Ramadan. Hampir-hampir Nabi puasa penuh. Walaupun tidak penuh, hampir-hampir. Maksudnya Nabi memperbanyakkan puasa-puasa sunat pada bulan Syaban. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa puasa bulan Syaban ni sebagai suatu latihan. Orang kata, istilah orang kampung saya, panas enjin. Nak memanaskan enjin, sebab kita nak masuk satu bulan tarbiyah yang lebih besar, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab kita risau kita tak pernah puasa sunat, tiba-tiba masuk Ramadan tersentak perut kita. Itu menyebabkan jadi gastrik, GERD, macam-macam penyakit datang. Sebab kita tidak ada persediaan rapi sebelum datang bulan
yang kita kata bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita cuba usahalah tuan-tuan sekalian untuk memperbanyakkan, saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, untuk memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban, puasa sunat. Adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, makcik-makcik, puan-puan yang mungkin nak qada puasa, qada ambil kesempatan pada bulan Syaban. Sebab itu dituntut oleh syarak kepada kita. Cumanya menjadi tidak boleh kalau kita baru teringat nak puasa setelah nisfu Syaban, 16 Syaban baru kita nak start puasa sunat. Itu tidak dibenarkan syarak, kecuali kita di kalangan orang yang sentiasa melazimi puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih 13, 14, 15, dan juga untuk puasa qada dibenarkan. Itu sekadar mukadimah kita tentang bulan Syaban. Jadi kita bicara pada malam ini, tajuk yang dibincangkan ataupun diminta saya bahas ialah tentang Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj itu kita tahu belaka dah tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kupas mencari detail pun mungkin tuan-tuan lebih tahu pada saya. Mungkin kalau saya ceramah nanti tuan-tuan akan cakap ada benda poin ustaz tak sebut ni. Siapa tahu tu punya hebatnya kita mendengar ceramah Isra' Mi'raj. Sebab dia berlangsung saban tahun, bulan Rejab aja orang akan cerita bab Isra' Mi'raj. Jarang bulan Rejab orang cerita bab Piala Dunia, jarang. Sebab bulan Rejab ni bulan Isra' wal Mi'raj. Maka bulan Isra' wal Mi'raj ini satu bulan yang sangat besar, ataupun bulan Rejab, satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa para anbiya ni mempunyai mukjizat masing-masing. Ada perkara-perkara yang mencari adat yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan ke atas para nabi dan para rasul. Maka salah satunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menerima mukjizat yang cukup hebat, iaitu mukjizat Isra' wal Mi'raj. Namun hebat-hebatnya Isra' Mi'raj, dia tak boleh nak tanding dengan satu lagi mukjizat yang paling besar sekali, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Yang kita baca tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, semuanya terkandung dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh rujuk pada surah Al-Isra' pada ayat pertama, surah Al-Isra' pada ayat ke-60, dan surah An-Najmi, surah bintang, pada ayat awal sampailah habis satu muka menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, khususnya Mi'raj itu yang berlaku kepada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan sekalian, saya nak pecahkan ceramah saya ataupun tazkirah saya ini kepada 3 keadaan. Yang pertama, sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj, semasa dan selepas. Saya ringkas 15 minit, 15 minit, 40 minit selesai, insya-Allah. 5 minit pertama ni saya nak cerita pada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tempoh dakwah Rasulullah. Nabi berdakwah berapa lama tuan-tuan sekalian? Faiz, berapa lama Nabi berdakwah? Ni ahli syurga ni, masya-Allah. Mana-mana aja ada, masya-Allah, tabarakallah. Berapa lama Faiz? Nabi berdakwah berapa lama? 23 tahun. Anak saya tu, anak saya. Minta maaf lah, namanya Said Muhammad. Dia kuat mengamuk sikit, minta maaf lah, kan. Dakwah pahlawan kamu ni. Jadi Nabi berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah itu Nabi SAW tugas dia untuk membetuli akidah manusia. Nak betulkan akidah. Akidah yang sesat, yang telah diseleweng oleh nenek moyang mereka itu, yang asalnya molek, cantik, yang ikut syariat Nabi Allah Ismail alaihissalam, akhirnya mereka ubah syariat. Mula tawaf, betul tawafnya seperti mana tawaf diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka ubah manasik haji itu. Haji ni bermula sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka manasik, cara buat haji ketika itu diubah oleh mereka. Maka jauhlah kehidupan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW dihantar atau diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kaum musyrikin Quraisy daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tugas yang mudah tuan-tuan sekalian. Tugas yang payah. Dan kalau kita tahu tugas para anbiya ini mendepani ataupun depan dia itu dakwah Rasulullah ataupun dakwah para rasul ini, di hadapan mereka itu bukan dihidangkan dengan, bukan dibentang dengan kapet merah, kapet hijau, kapet biru, tak kira lah, kapet masjid dan surau ke, tak ada.
Tidak dihidangkan para anbiya dengan suatu benda yang mudah bagi para rasul. Tuan-tuan carilah daripada 25 orang rasul yang kita start daripada Nabi Allah Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mana ada satu rasul yang dakwahnya mudah? Tak ada. Nabi Isa hampir-hampir kena bunuh makcik. Allah angkat dia. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sebelum tu Nabi Allah Zakaria kena bunuh. Sebelum tu Nabi Allah Yahya alaihissalam kena pancung. Nabi Zakaria kena gergaji. Sampailah Nabi Nuh alaihissalam. Adakah mudah dakwah dia? Sangat susah, tuan-tuan sekalian. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi tentangan yang hebat. Pendakwaan ketika itu sangat susah. Pendakwah zaman sekarang very easy, kata orang kampung saya. Mudah. Ustaz boleh ceramah. Itu WhatsApp. Dah ustaz nak makan apa? Ceramah lepas ni. Dia akan tanya. Nak penginapan tak? Biasa orang tanya kalau jauh-jauh, nak penginapan tak? Berapa ustaz kena bayar? Ni. Yang kita kata, tiba-tiba dapat, saya bayar 250. 250 ni cayang ni. Kita memperdagangkan agama, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kepentingan hidup kita. Saya pernah dijemput ceramah. Sampai ke bumi Kelantan. Ini ceramah sampai Kelantan. Baru ni balik pada Kelantan juga. Bulan ni sibuk sikit lah. Sebab Isra' Miraj ni. Saya tak ada burak. Naik kereta tu lah. Kereta tu kena bayar tol, kena bayar minyak. Saya pernah jemput satu ceramah. Perjalanan ke Kelantan ni bukan dekat, tuan-tuan sekalian. Mulai Banjaran Titi Wangsa, lalu kok tu, lalu kok ni. Sekitar 5 jam setengah sampai. Pergi balik 11 jam. 11 jam. Habis ceramah, orang pun biasa lah. Dia akan salam ustaz. Kita pun tengok, salam seluk tu dapat duit tu. Nak. Kita kata kaya ustaz ni. Kita pun tak apalah, nak isi minyak hari tu. Bukalah sampul tersebut. Agak-agak dia bagi saya berapa, tuan-tuan? Allah SWT. Tak apa kan isu bayaran. Saya nak cerita mudahnya kita sekarang. Berbanding Rasulullah, mana dapat upah. Buka-buka ada 100,5. Saya khabar ke saya 100,5. InsyaAllah cukuplah untuk bayar minyak kita. Kereta tu mata kedarah minyak bukan main kuat juga, tuan-tuan Allah SWT. Dia tak tanya pun ustaz nak penginapan ke, tak ada. Penginapan cari sendiri. Itu yang kita dapat balik. Tapi yang sebut Rasulullah SAW payah, tuan-tuan sekalian. Payah. Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, semalam baca Yasin. Tuan-tuan akan bertemu dengan ayat yang Allah nyatakan wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Tuan-tuan kalau baca Yasin, jangan baca Yasin saja, tengok makna dia. Baru kita tak tidur baca Yasin. Ni kita baca Yasin, sedar-sedar kun fayakun, habis dah. Makan. Dia kena perhati betul apa benda kita baca. Salah satunya Allah buat cerita tentang bagaimana satu penduduk atau satu kota, satu tempat namanya Antaqiyah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada penduduk ini 3 orang rasul. 3 rasul. Mula-mula Allah hantar 2. Kemudian Allah hantar seorang lagi untuk menguatkan jadi 3 rasul. Ni bukan 3 ustaz cak ayah ni. 3 rasul diutus. Maka berkatalah para rasul, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami datang ni adalah utusan Allah kepada kalian. Apa jawab orang-orang Antaqiyah? Kalau saya datang tadi, Pak I sambut, Tok Imam sambut, salam. Antaqiyah tak sambut. Qalu, mereka berkata, ma antum illa basharun misluna. Koma ni, dia bukan orang Perak lah. Nah, kita bahasa Perak kan. Koma ni, sama je macam kami ni. Sama je. Ma antum illa basharun misluna. Kamu sama je manusia macam kami ni. Allah yang bersifat Rahman takkan utuskan utusan seperti kalian. Apa lagi ancaman mereka? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Padu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalian ni buat pening kami je. Kalau
kalian tak berhenti daripada berdakwah ni, lanarjumannakum, kami pasti rejam kamu. Wala yamassannakum adzabun alim, dan kami akan kenakan tindakan azab yang teruk kepada kamu. Tengok tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ke susah? Susah. Kita lepas ni, ustaz, lepas ni kita makan kedah. Ustaz, makan. Ustaz tak pernah gemuk belaka ustaz. Tadi abang kita tanya, ustaz makan sihat. Nak macam mana? Lepas ceramah, makan. Lepas makan, tidur. Bukan lepas makan pergi jogging, tidur. Balik tidur, kurang-kurang. Gemuk ustaz-ustaz. Maka tuan-tuan macam Allah, bacalah surah ini. Maka Rasulullah SAW menghadapi suasana dakwah sama seperti mana para mursalin, para rasul terdahulu. Ujian demi ujian ni yang menimpa kepada batang tubuh Rasulullah SAW. Itu sebab tuan-tuan kena baca ataupun kena bacalah kitab sirah Rasulullah. Fiqhus sirah Dr. Syed Ramadan Al-Buti sebagai contoh. Kena mengaji. Kalau kita rasa malas mengaji, baca buku. Tengok bagaimana susahnya Rasulullah nak sampaikan Islam kepada kita di bumi Malaya ni. Kemudian Nabi SAW menghadapi banyak tentangan. Dalam tempoh tersebut, ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah bukan kepalang yang banyaknya ujian. Dan turut sama menghadapi ujian tersebut para ashabur Rasul. Sahabat-sahabat Nabi teruk kena. Sebab nak menyokong Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab orang tak suka pada Islam. Kita tengok sejarah Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, seorang wanita, seorang hamba makcik. Disula oleh Abu Jahal laknatullah sampai mati. Suaminya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Anaknya Ammar ketika itu melihat bapa dia kena bunuh, mak dia kena bunuh. Dia tunjuk kepada Ammar, wahai Ammar, kamu tengok ni. Kamu tengok sekarang. Kalau kamu nak mati macam ayah kamu, nak mati macam mak kamu, kamu lawanlah kami lagi. Maka sebutlah nama Tuhan-Tuhan kita sebelum ini. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir menyebut nama Lata, Uzza, Manah. Dalam sebutan tersebut, rupa-rupanya dia terlalu sakit menerima tentangan ataupun seksaan daripada musyrikin. Kita tak pernah macam tu, tuan-tuan sekalian. Yang kita risau dekat Malaysia yang tercinta ini, takut Allah uji kita. Bukan dalam bentuk susah macam tu. Kalau di bumi Syria yang kena gempa bumi baru ni, tuan-tuan sekalian, mereka susah. Duduk di sempadan, duduk tempat pelarian. Tiba-tiba gempa pula Allah SWT bagi. Kita kata kesiannya dia. Kesianlah. Allah uji mereka dengan susah. Dan tuan-tuan kena sedar, kita diuji oleh Allah di Malaysia ni dengan kesenangan yang amat banyak. Yang kita risau dengan sebab senang yang sangat ini, akhirnya kita lari daripada apa yang Allah SWT perintahkan. Ingat lagi waktu COVID, PKP pertama, PKP kedua, marahnya kita sebab tak boleh keluar daripada rumah. Saya alhamdulillah dengan kawan-kawan di NGO, kita buat 15 misi bantuan PKPD. Hampir 1,5 juta kita dapat kumpul, pergi satu Malaysia. Hantar bantuan, dapatlah keluar sekejap. Tu ya tujuan, salah satu tujuan nak dapat keluar je. Dapat alhamdulillah. Boleh kita hantar bantuan. Tak ada konsert, tak ada. Semuanya online belaka. Maksiat tak ada. Rupa-rupanya kita ni akan ingat Allah waktu kita susah. Bila Allah angkat COVID daripada kita, mula kita derhaka balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bencana tsunami Aceh yang mengorbankan lebih 200,000 nyawa, Malaysia tak jadi buat sambutan tahun baru. Sebab apa? Mengenangkan peristiwa Aceh yang kena tsunami. Seolah-olah kita kata nak takut kepada Allah. Semata-mata waktu kena azab oleh Allah, baru kita ingat pada Allah. Yang ni kita paling risau sekali. Kalau COVID yang benda kecil tu kita takut, sepatutnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta COVID-19 tersebut, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Rasulullah menghadapi tentangan yang maha hebat. Para sahabat Nabi pun kena tentangan begitu juga. Nabi pergi ke Taif, kena hentam dengan puak-puak Taif. Nabi pulang ke Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan Nabi sangat sedih. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan hati Rasulullah. Kalaulah manusia yang menentang kamu, wahai Muhammad, kamu rasa sedih dan sebagainya, mari aku perjalankan kamu
dalam satu perjalanan yang sangat luar biasa. Maka peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, hadirin sekalian, dia berlaku di luar pemikiran manusia yang normal. Luar pemikiran. Orang kampung saya kata, dok dang mikir. Tahu dok dang mikir? Tak sempat nak fikir macam mana perjalanan ni yang berlaku kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan cerita rekaan. Macam saya khabar, tuan-tuan, saya bertolak tadi daripada Ipoh pukul 7. Siapa dekat masjid, tuan-tuan? 7, 1 minit. Kita kata benda, ustaz scammer ni. Ustaz scammer terus kita panggil tak? Ni pok-pok, filem-filem fiction ni. Sebab kita kata, tak mungkin lah. 7, pukul 7 bertolak pada Ipoh, 7, 1 minit, sampai dekat masjid. Kena lalu kok Tapah, kok Bido, kok mana, ngejeng lagi jalan dengan orang Malaysia kita ni. Belah sana kereta rosak, dia pun jalan slow. Pelik orang Malaysia. Kereta rosak, kita jalan slow. Apa halnya? Rosak di tepi. Aksiden hujung sana, kini yang slow. Ini lagi pelik. Kita manusia paling prihatin di dunia, bahkan di seluruh cakrawala. Punya hebat orang Malaysia. Tu saya pening. Maka kalau Nabi SAW sebut begitu kepada orang-orang musyrikin waktu Nabi pulang daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, begitu juga yang mereka hadapi, mereka tak percaya. Dan betul kisah ini untuk Allah Subhanahu wa taala menguji iman manusia, adakah mereka percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Maka Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuatan ataupun kekuasaan Allah. Buktinya pada ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, yakni sebahagian malam. Malam sekitar berapa jam, tuan-tuan? Allah start daripada pukul berapa? Pukul 7 sampai pukul 7 pagi ke pukul berapa? Pukul 6, pukul subuh lah. Sekitar 12 jam, sekitar gitu. Maka Nabi SAW ada riwayat mengatakan Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ada riwayat kata Nabi sedang tidur di sisi Kaabah dekat Hijr Ismail. Maka malaikat Jibril dan Mikail datang bawa Nabi SAW dan disampaikan dekat dengan sumur Zamzam, telaga Zamzam. Yang Zamzam tuan-tuan pergi beli, pergi minum dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, kehebatan air Zamzam ni, apa yang kita niatkan, insya-Allah kita boleh dapat. InsyaAllah. Kalau sakit, minum banyak air Zamzam. Niatkan begitu. Dan sunnah air Zamzam, minum berdiri. Kita pula rajin sangat, beradak sungguh. Minum duduk, kita marah orang. Duduk, beradak sikit. Rupanya kita jahil, tak tahu benda. Minum air Zamzam, sunat berdiri. Nah. Air lain, duduk. Air Zamzamnya sunat berdiri. Nah. Air lain kena duduk. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana Nabi SAW dibelah dada dia, dikeluarkan hati Rasulullah, dicuci oleh Jibril AS, dimasukkan iman dan hikmah, ditop up iman, hikmah. Kita boleh top up macam tu juga, tuan-tuan, macam top up handphone. Pergi kedai top up, nak top up iman 10 riyal, ada? Tak ada. Orang kata, gila kamu ni. Apa gila? Nabi boleh buat? Tak boleh. Itu khususiyah bagi Rasulullah. Tapi bagi umat dia, boleh tak kita top up iman? Iman? Boleh. Top up iman? Boleh. Top up iman? Boleh. Dengan cara macam mana? Al-imanu yazidu bitta'ah, kata ulama. Iman bertambah dengan kita buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan berkurang dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok iman kita ni kuat tak kuat, tengok kedudukan amal kita. Rajin ke malah? Kalau rajin, itu maknanya iman kita steady. Kalau malah, itu tanda iman kita tengah down. Awak down ke iman? Maka kita tanya diri kita sikit. Nak tahu down tak down, kita sendiri je. Baca Quran malah, sedekah kedeku, mari masjid malah. Nak semua malah belaka. Maka itu tanda iman kita sedang merendah. Batu tuan macam Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru rabbakum. Maka memperbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Nabi dibelah dada dia, dicuci hati Rasulullah. Itulah kali kedua Nabi SAW dibedah. Cuma istimewa dan salah satu mukjizat Rasulullah, dibedah secara live, secara sedar. Nabi bukan ditidurkan. Waktu Nabi kecil di perkampungan Bani Sa'ad, ketika
Bagaimana Halimatus Sa'diyah jaga Rasulullah. Waktu Nabi tengah bermain-main kawan-kawan dia, anak-anak Sayyidatuna Halimah, tiba-tiba datang Jibril, detak atas batu, belah dada Rasulullah. Dan anak-anak Halimatus Sa'diyah berlari-lari kejar cari mak dia. Wahai ibu, Muhammad telah kena bunuh. Halimatus Sa'diyah bergerak, segera pergi. Pergi dekat Nabi Muhammad ketika Nabi sedang duduk, pucat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kali pertama. Kali kedua, waktu Nabi SAW nak di-mi'raj, nak di-isra'kan dan di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cuci sekali lagi hati Rasulullah SAW. Bagi umat Nabi Muhammad, kita tak ada keistimewaan macam tu. Pergilah mana-mana spesialis, doktor pakar sekali mana, IJN ke, Institut Jantung Negara, pergilah mana-mana pun, tak ada kita buat perkhidmatan mencuci hati, top up iman, kecuali kita buat sendiri. Cuci hati dengan apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan jadi tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah Subhanahu wa taala secara ringkasnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua-dua tempat mempunyai satu ikatan yang cukup kuat. Nabi jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ni dua-dua tempat. Masjidil Haram di Mekah, Kaabah itu dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail AS. Dan Masjidil Aqsa tempat yang sama juga, yang dibina oleh keturunan daripada Nabi Allah Ismail AS, Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak yang kita kenal, yang kita terkenal lah. Yang pertama Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ismail keturunan Arab. Nabi Allah Ishaq daripadanya lah keluar Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Daripada 12 orang anak termasuk Bunyamin, termasuk Nabi Allah Yusuf AS. Dan daripada 12 ni lah muncul Bani Israel, yang kita sebut sebagai anak-anak Israel, iaitu anak-anak kepada Nabi Allah Yaqub AS. Tu sebab bila kita kena menyumpah orang Yahudi ni, jangan kita kata celaka Israel. Kita kata celaka Zionis. Nah, Israel itu maksudnya hamba Allah, Abdullah, gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Jadi ada benda yang kita kena perhati dan berhati-hati. Kalau marah sangat, celakalah Zionis, kita tak apa. Jangan kita kata celakalah Israel dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kita SAW sampai di Masjid Aqsa. Diikatnya burak dekat situ. Kemudian Nabi masuk Masjid Aqsa, Nabi jadi imam. Menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat orang diberi mandat untuk jadi imam. Itu menunjukkan keutamaan Rasulullah berbanding rasul-rasul yang lain. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyambut, memberi sambutan kepada Rasulullah. Dihidupkan kembali para anbiya dan para mursalin untuk menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah naik mendaki tangga, ada riwayat. Daripada satu tangga terbanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama ataupun as-sama' dunia ini, langit dunia itu didiami oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Kita nak tanya pada tuan-tuan, langit dunia tu kat mana? Makcik tahu tak langit dunia kat mana? Langit yang kita nampak tu, langit dunia. Langit dunia tu tak boleh rujuk dalam surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Apa tu? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kita kena baca Al-Mulk tiap-tiap hari. Nak selamat azab kubur, baca Al-Mulk. Nak jadi ada orang teman kita dalam kubur, bukan suami kita makcik, bukan isteri kita, baca Al-Mulk. Nak ada peguam dalam kubur, baca Al-Mulk. Peguam atas dunia takkan duduk atas kubur kita, apatah lagi dalam kubur kita. Tapi kalau baca Al-Mulk, dia bagi syafaat kepada kita. Dia boleh jawab kepada soalan-soalan. Nak dapat juru cakap di hadapan Allah nanti, baca Al-Mulk. Berapa ayat? 30 ayat. Nabi berkata dalam Quran ada 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira lah. Dia akan minta, dia akan beri syafaat kepada seseorang sampai Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, mulai pada malam ni yang tak pernah baca Al-Mulk, tolong baca Al-Mulk.
Yang dah baca ilmu, istiqamah baca sampai kita meninggal dunia, insya-Allah. Nabi SAW tidak pernah berbohong. Ayat yang saya baca tadi, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia ni bimasabih, dengan bintang-bintang cakrawala. Maknanya yang kita nampak cakrawala, planet, matahari yang terletak 160,000 juta kilometer tu, atas lagi Pluto dan sebagainya tu, itu bau langit dunia makcik. Itu bau langit dunia. Yang Syekh Muzaffar naik itu namanya ISS. Bau 200 ke 300 kilometer je daripada bumi. Kita tak pernah cecah, paling jauh pun ke bulan saja. Ke Marikh dalam satu ekspedisi. Itu bau langit dunia, dan bagaimana keadaan dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Cuma disebut dalam hadis, Jibril mengetuk pintu langit, ketuk pintu. Penjaga langit kata, man, siapa? Ana Jibril. Man wa man ma'ak, siapa bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Muhammad telah diutus? Ya. Maka dibuka pintu. Maka ada ulama mengatakan peristiwa tersebut Allah rahsiakan daripada seluruh para malaikat. Allah rahsiakan. Kalau Allah tak rahsia, malaikat tak perlu tanya, mu siapa? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Tapi kalau Allah bagi tahu memo awal kepada para malaikat, maka tak perlu tanya dah. Tapi dalam peristiwa tersebut ada dia punya undang-undang, masuk tempat orang kena ketuk dan bagi salam. Maka naik langit pertama, Nabi bertemu dengan ayahanda Nabi dan datuk kita semua, iaitulah Nabi Allah Adam AS. Dalam Sahihul Bukhari, Nabi Adam ni kata Rasulullah, khuliqa Adam 40 dhira'a. Dicipta Nabi Adam besar dia 40 hasta makcik. Setinggi 6 tingkat ataupun sama dengan menara masjid ni. Itulah tinggi Nabi Allah Adam AS. 40 hasta. Balik nanti cuba kira. Satu hasta sini sampai sini. Kira 1, 2, 40 hasta. Maka kata Jibril AS, hadha abuka Adam, fasallim alaih. Itulah bapakmu Adam, bagi salam pada dia. Maka adab seorang anak bagi salam kepada ayah. Maka Nabi bagi salam kepada Sayyidina Adam AS. Nabi Adam jawab salam Rasulullah. Maka dia kata, marhaban bibni salih wan nabiyus salih. Selamat datang dengan anak ndaku yang salih dan Nabi yang salih. Nabi Adam AS. Nabi Adam ni dibentangkan kepada baginda tentang amalan kita setiap hari. Nabi melihat Nabi Adam pandang belah kanan, Nabi Adam pandang belah kiri. Pandang kanan, dia gembira. Pandang kiri, sedih Nabi Adam. Ditanya kepada Jibril AS, maka dikatakan dibentangkan amalan anak cucunya kepada Adam AS. Dan kalau anak cucunya buat amal ibadah kepada Allah, gembira bukan kepalangnya dia. Tapi bila dia melihat ada anak cucu melakukan maksiat kepada Allah, mereka bersedihlah Nabi Allah. Maka bersedihlah Nabi Allah Adam AS. Maka Nabi teruskan perjalanan naik langit kedua, bertemu dengan Nabi Allah Isa AS dan Nabi Allah Yahya AS. Nabi Isa masih hidup hatta al-an, sampai sekarang. Dan Nabi Isa akan turun satu masa nanti, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar ataupun tidak sedar, peristiwa ini digambarkan oleh Rasulullah dalam kitab-kitab hadis membicarakan tentang akhir zaman. Nabi Isa akan turun. Nabi dah cerita kat mana dia turun, bagaimana dia turun, macam mana rupa Nabi Isa, bagaimana nafasnya itu. Orang kafir bau mati belaka. Sejauh mana nafas dia boleh bergerak, sejauh mata memandang nafas dia boleh bergerak. Dan Dajjal terkencing-kencing lari daripada Nabi Allah Isa AS. Dan dia akan bertemu di satu pintu namanya Babul Lud. Dekat situ Dajjal akan bertemu Nabi Isa dan dia mati macam lilin cair, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Isa AS. Hebat. Nabi Isa AS masih hidup. Dan yang telah meninggal dunia wafat, iaitu Nabi Allah Yahya AS. Seperti mana saya nyatakan tadi, dia telah dibunuh oleh raja ketika itu sebab dia menentang raja yang nak nikah dengan anak saudara sendiri ke anak dia sendiri, anak saudara sendiri. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi naik langit ketiga. Nabi bertemu sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf antara nabi yang cukup kacak mengikut kata para alim ulama. Buktinya dalam Al-Quranul Karim pada surah Yusuf, ketika mana Zulaika, ibu angkat Nabi Allah Yusuf AS,
yang sanggup nak menggoda Nabi Yusuf. Bukan nak menggoda, dia goda sungguh. Sampai cari baju Nabi Allah Yusuf daripada arah belakang dia. Cuma nak lari. Ada riwayat kata Zulaikha ni memang jelita sungguh. Dan Nabi Allah Yusuf memang kacak sungguh. Ketika itu menyebabkan bila mana kantoilah perbuatan tersebut, akhirnya Al-Aziz, pemerintah ketika itu ayah angkat dia, memenjarakan Nabi Allah Yusuf AS. Maka viral ketika itu di kota Mesir. Zulaikha ni telah buat skandal dah, nak buat sesuatu dengan Nabi Yusuf AS. Adalah mocik-mocik, dating-dating VVIP duduk kutuk dia. Apalah kamu ni, dengan anak angkat sendiri pun jadi dah. Dia kata, kamu tak tengok lagi betapa kacaknya Yusuf. Ya, tunjukkan kepada kami. Maka riwayat mengatakan mereka dijemput datang ke balai rung istana ataupun ke rumah Zulaikha tersebut, dan dibenarkan Nabi Yusuf keluar sekejap, lalu je di hadapan datin-datin tersebut. Masing-masing tengah kupas buah, bukan kupas durian, kupas buah. Tengah kupas lalu Nabi Yusuf, dan mereka melihat Nabi Yusuf sampai teriris jari. Mereka tak perasan dia periris jari. Maknanya kacak luar biasa. Tuan-tuan pernah jumpa tak lelaki yang sekacak itu dekat dunia setakat ni? Makcik pernah jumpa? Takkan tuan-tuan jumpa suami kita kacak tu. Tak ada yang paling kacak suami kita lah, paling kacak. Kalau tidak, tak kahwin dengan dia. Ke ada saya kebetulan je ustaz kahwin dengan dia. Tak ada semuanya sebab kacak. InsyaAllah. Maka kalau Nabi Allah Yusuf AS itu kacak, kata ulama, Nabi menyatakan, aku melihat Yusuf AS dan dia memiliki separuh kecantikan. Separuh kecantikan ni kata ulama, separuh kecantikan Rasulullah ada pada Nabi Allah Yusuf AS. Maknanya kalau tandinglah dua orang ni, siapa paling kacak sekali? Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad SAW? Tu Nabi Muhammad. Sebab dikata oleh Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hasan sahabat Nabi puji Rasulullah. Kita puji Nabi tak ada masalah. Walaupun ada orang kata bid'ah puji Nabi ni. Nabi tak pernah buat. Siapa kata Nabi tak pernah buat? Sayyidina Hasan bin Sabit, penyair zaman jahiliyah dan penyair zaman Islam, memuji Rasulullah. Apa kata dia? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Wahai Rasulullah, kamu dicipta oleh Allah mubarra'an min kulli aibin, tak ada satu pun aib bagi kamu. Kita ada aib, pusat kadang-kadang dalam sangat, pusat terbunjur keluar, bulu ketiak separuh ada, separuh tak ada, jambang separuh lebat, separuh tak lebat, tai lalat penuh di muka, macam-macam lah, banyak aib. Tapi Rasulullah tak ada. Ka'annaka khuliqta kama tasha, seolah-olah kamu dicipta wahai Rasulullah kama tasha, sama seperti mana apa yang awak nak. Nabi nak macam mana, begitu Allah SWT buat. Maksudnya gitu. Mana Nabi sangat luar biasa. Nabi Yusuf AS pada langit ketiga, Nabi naik langit keempat, bertemu pula dengan Nabi Allah Idris AS. Nabi Idris ni Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat Idris pada makam tempat yang tertinggi. Maka ada riwayat mengatakan oleh para ulama, salah seorang lagi Nabi ataupun Rasul yang tidak wafat lagi, iaitulah Nabi Allah Idris AS. Sebab apa? Tuan-tuan berujuk kita kisah sejarah dia. Ada riwayat Israiliyat dan sebagainya menyatakan dia ni best friend kepada Malakul Maut. Tuan-tuan pernah berkawan Malakul Maut? Best friend Nabi Allah Idris ni Malakul Maut, best friend Israel tu. Kisahnya panjang, tuan-tuan rujuklah pada ustaz-ustaz yang lain. Kalau cerita yang tu tak jadi balik kita malam ni. Maka nombor 5 Nabi naik lagi bertemu dengan Nabi Allah Harun AS, iaitu abang kepada Nabi Allah Musa AS. Ni dua tokoh sosok tubuh yang sangat menarik. Naik langit ke-6 bertemu Nabi Musa AS. Bagi salam pada Nabi Musa, sama juga jawab salam oleh Nabi Allah Musa. Waktu Nabi naik ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepada Nabi Musa, apa pula menangis ni? Kenapa menangis? Dia kata, aku menangis sebab budak yang datang selepas aku. Dia kata Nabi ni budak je. Budak lah. Sebab dia lagi tua Rasulullah. Budak yang datang selepas aku mempunyai umat yang lebih ramai daripada aku. Itu je. Maka Nabi naik langit ke-7. Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Kata Rasulullah, wajahnya sama seperti saudaramu ini, iaitu Rabi sendiri. Mana Nabi Ibrahim, rupa dia sama macam Rasulullah SAW.
Dan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur macam mana? Macam Kaabah tu Baitul Ma'mur. Dan dia berada setentang dengan Kaabah. Bayangkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dimasuki Baitul Ma'mur itu oleh 70,000 malaikat setiap hari, dan mereka tidak keluar sampailah pada hari kiamat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha, dan naik kepada satu tingkatan yang lebih tinggi. Sampai sana Jibril AS tak mampu nak tembus ke sana. Maka Nabi SAW mencapai kedudukan yang tertinggi sekali. Dan di sana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita kata Allah duduk kat sana. Kalau Allah duduk sana ke Ustaz? Tak. Macam kita duduk di bumi, duduk di Teluk Intan ni, kita nampak matahari. Nampak matahari kan? Kita kata matahari kat Teluk Intan ke? Bukan. Duduk di Pahang tengok matahari. Matahari di Pahang ke? Tak. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Dan apa kita tempat tinggi Ustaz? Menunjukkan yang pertama kedudukan Rasulullah itu sendiri, bukan kedudukan Allah tu. Kedudukan Rasulullah SAW sendiri sangat luar biasa. Sampai Nabi naik boleh mendengar qalam. Tahu qalam? Qalam ni pen. Kalau kita belajar tauhid, makhluk apa yang pertama Allah cipta? Apa dia? Qalam, pen. Takkan pen Ustaz. Bukan pen macam kita tu, bukan bayang pen gitu. Jangan bayang je, saya tak tahu, tak pernah tengok pen macam mana. Cuma Nabi kata aku mendengar lorekan ataupun coritan qalam tersebut. Apa tugas qalam? Untuk mencatat takdir hamba-hamba Allah ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah, takdir kita ni Allah tahu belaka dah. Yang dulu dan yang kemudian dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama menyatakan makhluk yang pertama yang Allah cipta adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang kata Allah duduk atas arasy. Sedangkan arasy tu Allah cipta. Tak. Kalau sebelum Allah duduk atas arasy tu, Allah duduk mana? Susah juga kalau kata Allah duduk atas arasy. Ini perbincangan akidah. Tuan-tuan carilah guru-guru dalam bidang tersebut untuk kita bahaskan. Nak bahas banyak tak ada. Saya pun tak reti tentang isu tersebut. Cumanya muhim jiddan sekali lah bila mana Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Rasulullah tentang sembahyang. Baru masuk isi pada malam ni. Tadi baru mukaddimah tentang Allah Subhanahu wa taala. Nyesal aku mari dia kata. Nyesal. 8:36. Nabi dapat apa? Solat berapa? 50. Dapat 50 solat, Nabi bawa turun. Nabi tak pernah pantah apa yang Allah bagi. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat 50 bawa turun, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya, aku dapat solat 50 waktu. Maka kata Nabi Musa, umatmu sangat dhaif wahai Muhammad. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan ibadat tersebut. Sebab aku mempunyai umat yang difardukan salat, tapi mereka tidak mampu nak melaksanakannya. Maka minta kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta kurang, akhirnya dapat berapa? Dapat 5. Ada orang Teluk Intan kata, kalaulah Nabi naik sekali lagi, mungkin tak payah semayang kita ni. Dah. Tak nak semayang rupanya. Punya malas semayang dah. Dia kata kalau Nabi naik sekali gamak, tak perlu semayang kita ni. Nabi dapat 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang 5 waktu ni pun kita tak mampu nak istiqamah tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai orang-orang yang tak boleh jaga solat 5 waktu. Kita pernah kenal orang tak semayang. Dia tak rasa apa-apa, dia tak semayang. Ini namanya dosa yang dinormalisasikan dosa. Kita lihat orang terdah aurat sekarang. Terdah aurat. Ada dia rasa bersalah tak? Tak semayang dia rasa bersalah tak? Tak rasa bersalah. Inilah satu-satunya bala yang besar berlaku dalam masyarakat. Bila mana dosa tu dinormalkan dosa tersebut. Sampai tak rasa apa-apa. Filem, sentuh, menyentuh, tidur, berbaring, peluk, memeluk. Sejak zaman P. Ramlee, sampailah zaman kita sekarang, benda tu sistem jahiliyah wujud sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala normalkan dosa. Bahkan ada orang buat lawak dengan Islam. Duk pegang sentuh Allah mau batal air sembahyang. Dia hina Islam, tuan-tuan Allah Subhanahu. Dia tak sedar tu walaupun dia kata buat lawak. Oh minta maaf, batal Islam sentuh juga. Sentuh hujung saja. Dia hina Islam, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak sedar. Dan manusia sekarang yang berlaku pada
zaman kita pada zaman akhir zaman ni, orang-orang tidak sedar. Mereka banyak melakukan perkara-perkara yang mencari maruah Islam tu sendiri. Maka Nabi dapat solat 5 waktu, Nabi turun membawa salat kefarduan tersebut. Walaupun banyaklah peristiwa yang Nabi dapat lihat neraka, dapat lihat syurga tersebut, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab hadis membicarakan perkara tersebut sebab sangat panjang. Dan di sana terdapat juga khilaf bainal ulama, adakah Nabi melihat syurga dan neraka itu dalam peristiwa Isra' atau dalam peristiwa Nabi bermimpi dalam bab ru'ya, bab mimpi Nabi SAW. Baik. Saya bagi conclusion, tuan-tuan, akhir sekali Nabi pun turun. 15 minit akhir ni. Nabi pun turun, Nabi bawa kefarduan yang besar, iaitu ibadat salat. Dalam kepala Rasulullah SAW ada riwayat mengatakan Nabi bercerita kepada Ummu Hani, adakah perlu aku ceritakan kepada umatku apa telah berlaku kepada aku? Maka Ummu Hani kata, jangan ya Rasulullah, jangan cerita, mereka takkan percaya kepada kamu. Maka ketika itu Amru bin Hisham alias Abu Jahal, ni Fir'aun umat Nabi Muhammad, nama dia Amru bin Hisham. Galaran pada zaman jahiliyah Abul Hakam, ataupun bapa yang bijak pandai. Tapi disebab dia lawan Islam, Nabi ubah nama dia kepada Abu Jahal, bapa segala kebodohan pada dia. Maka jangan kita diubah nama jadi macam tu. Duk lawan Islam, duk suka pada Islam, duk menyokong tagut dan sebagainya, takut orang ubah jadi nama Abu Jahal macam Abu Jahal juga. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kebetulan Nabi bertemu dengan Abu Jahal pagi tersebut. Abu Jahal tanya pada Rasulullah, "Hey Muhammad, apa berita terbaru daripada langit yang kamu nak bawa kepada kami?" Maka Nabi SAW ada tak? Nabi kata, tak ada. Nabi tak kata tak ada. Mafish, tak ada. Tapi Nabi sebab Nabi sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq benar. Siddiq amanah. Amanah lah, tanggungjawab. Tabligh, dia kena menyampaikan. Dia tak boleh kitman, menyembunyikan. Maka dia cerita kepada Abu Jahal peristiwa Isra' wal Mi'raj. Agak-agak tuan-tuan Abu Jahal excited ke tak? Excited. Boleh kata ni cerita ni bagus betul ni. Boleh viral ni. Hashtag Muhammad Isra' Mi'raj. Kalau zaman kita lah. Nah. Boleh viral ni. Tak apa Muhammad, sebelum ni aku lawan kamu. Tak boleh ceramah. Kena tariklah macam-macam. Kamu tak boleh ceramah. Di Mekah ni, tak apa. Hari ni aku nak kumpul seluruh penduduk Mekah. Dengar cerita kamu pada hari ni. Abu Jahal tolong pula waktu tu. Dalam hati dia, habis Muhammad kali ni. Memang habis. Hari ni aku balung betul-betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumpul penduduk Mekah. Nabi pun cerita. Nabi kena sampaikan cerita dia. Ada yang tercengang. Macam saya kata tuan-tuan tadi, saya bergerak pukul 7 sampai 7 minit. Tuan-tuan kata apa? Nipu dia ni, scammer ni. Macam-macam dia khabar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang telah Islam, keluar pada Islam balik. Yang belum Islam lagilah lawan Nabi. Dia kata betul-betul lah Muhammad ni penipu. Mana boleh datang pada satu malam, pergi Al-Aqsa, balik-balik, naik ke langit, turun, balik sini, sebahagian malam. Nipu betul Muhammad ni. Sebab biasanya pergi Al-Aqsa 2 minggu, balik 2 minggu, sebulan. Kamu pergi malam tadi, kamu cakap. Maka ada orang bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku. Bagaimana? Kabarkan kepada kami. Sifatkan kepada kami Al-Aqsa tu macam mana? Waktu tu Nabi tak boleh jawab. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala layarkan di hadapan Rasulullah live daripada Al-Aqsa, Palestin. Nabi dapat tengok Masjid Al-Aqsa. Apa saja soalan daripada orang musyrikin, Nabi dapat jawab satu persatu. Itu pun mereka kata Nabi tetap pembohong. Orang kafir ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, selagi mana Allah tak beri hidayah kepada mereka, tuan-tuan cakaplah bulan, bintang, lautan, 7 lautan sekalipun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Orang kafir ni Allah tutup dah hati mereka. Kecualilah Allah Subhanahu wa taala suntikkan hidayah kepada mereka, mereka sedar. Mereka tak percaya pada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya puak-puak ni datang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Pergi khabar pada Abu Bakar, wahai Abu Bakrin, kamu tahu tak Muhammad cerita apa pada hari ni? Dia cerita apa? Dia cerita pada Abu Bakar. Kamu percaya ke? Ya, aku percaya, jawab Sayyidina Abu Bakar.
Bahkan lebih daripada tu lagi aku boleh beriman dan percaya apa dia bawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Sayyidina Abu Bakrin diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelaran As-Siddiq. Kita ada juga gelaran As-Siddiq sebab nama anak kita letak gitu terus. Nama Muhammad Abu Bakar As-Siddiq. Pada anak kita tak As-Siddiq, dia letak. Tak apalah. Mengambil sempena nama Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala wa arda. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Peristiwa Isra' saya bagi conclusion yang terakhir sekali sebagai penutup pada malam ni. Yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra' wal Mi'raj sesuatu yang tak boleh dipikir di logik akal kita. Dan Islam bukan tertegak dengan logik akal semata-mata. Itu kita kena sedar. Kenapa rukuk kena ke depan? Kenapa tak rukuk ke kanan? Sebab perkataan Ustaz, rukuk mesti ke depan. Tak apalah, itu ujar dia. Kenapa kita kena sujud? Dahi kena-kena. Kenapa tangan kena gini? Kita boleh jawab. Tapi ada benda tak boleh nak jawab. Contoh je kata Nabi SAW. Kalaulah Islam itu mengikut logik akal, pastilah batin khuf. Kena ada khuf. Kita belajar fiqah, sapuan khuf. Khuf ni stokin kulit. Yang kita gunakan musim sejuk, kita hanya sapu, tak perlu kita cabut nak basuh kaki. Sapu ke atas. Khuf macam stokin. Kita sapu khuf macam ni, atas dia. Kita tak sapu khuf macam ni. Patutnya kita sapu bawah. Sebab apa bawah? Sebab kita pijak kok bawah, betul? Kita tak pijak kok atas, kita pijak kok bawah, tapak dia. Tapi kenapa khuf disapu macam tu? Maka kata Rasulullah, kalaulah Islam mengikut logik, pastilah batin khuf itu disapu, bukan atas dia. Maka Islam ada benda boleh dipakai di logik akal. Contoh, kita kata bab hukum Allah. Hudud. Kerak tangan bagi orang mencuri. Kita boleh fikir dah apa dia punya kehebatan dia. Mungkin kita kata kalau kerak jadi OKU lah dia Ustaz. Tak. Bila kita kerak tu bukan kerak saja. Kerak tu di hadapan orang. Kena panggil orang tengok. Mari tengok ni. Orang nak kena kerak tangan curi. Dan kena kerak, macam kata tuan guru kami waktu berlaku di Saudi. Ditengok waktu hari Jumaat, orang kena pancung, kena kerak tangan. Waktu kita melihat orang dikerak tangan tersebut dalam hati kita, demi Allah, aku tidak akan benarkan anak cucu aku mencuri. Itu dia punya hikmah dia. Kenapa orang berzina kena sebat? Kenapa orang berzina dah kahwin kena rejam? Itu semua di hikmah ilahi. Cuma kita tak nak pilih apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sebab kita rasa kita bijak telajak. Terlalu bijak kita ni. Sampai kita tolak habis perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih-pilih. Solat kita pilih. Zakat kita pilih. Puasa sebab nak diet kita pilih. Bab hukum Allah, ni tak apalah. Yang ni tak boleh. Masyarakat majmuk, tak boleh. Ni tak boleh. Banyak benda kita tolak. Maka ingat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, bukan saya sebut, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Kebetulan tuan-tuan jemput saya kena sampaikan. Allah kata, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sayugianya bagi seorang mukmin lelaki, seorang mukminah, seorang perempuan, idza qada Allah, bila mana Allah tentukan satu perkara, an yakuna lahumul khiyarah, dia buat pilih-pilih pula. Yang ni okey, yang ni tak okey. Itu tak boleh tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, salat kena jaga tuan-tuan sekalian. Saya ada anak-anak, kadang-kadang melihat anak-anak. Kalau dapat anak-anak yang bagus macam anak tuan-tuan yang semayang, Masya Allah, tak perlu disuruh, gembira sungguh hati kita. Saya pernah pergi ceramah baru ni dekat Temeloh. Saya biasa sampai awal tuan-tuan sekalian. Biasalah. Kadang sejam sampai awal, setengah jam gitulah. Biasanya saya gitu. Jadi saya sampai waktu tu ada seorang budak. Nama apa? Hafiz ke apa. Dia mari naik basikal seorang. Dia mari dengar ceramah hari tu. Saya sampai sekitar pukul 6. Dia awal lagi pada tu ada dah. Bukan nak pecah tabung surah ni. Mari-mari nak dengar ceramah. Nak semayang. Saya tanya, ayah mana? Ayah kerja driver. Mak kerja. Sibuk. Awak mari seorang? Seorang. Masya Allah, tabarakallah. Mari ceramah duduk depan sekali pula tu. Kata hebat sungguh budak ni nak. Sampai ada jemaah kata, Ustaz, matu nak makan. Ustaz, mana anak Ustaz? Saya tak bawa anak. Dan sebelah Ustaz tadi siapa? Itu bukan anak saya. Dan saya berharap sungguh kalau tu anak saya tu macam Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus macam tu. Tu sebab bawa anak mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bawa anak tu dan sekalian. Bising tu memang sifat budak. Sifat budak tu bising. Main tu sifat budak.
Yang kita risau bapak budak yang main, tu kita risau. Tengok oh haji tu duduk lari. Tok Imam dengan Tok Bilal berlari. Tu baru kita risau. Tapi kalau budak berlari jangan kita risau. Sebab saya pernah ceramah satu tajuk akhir waktu mimbar akhir saya dalam pencetus ummah 8 tahun dulu, lama dah. Orang tanya sampai bila Ustaz nak guna pu kat depan tu? Buang-buang lah, nyampah dia kata. Sampai bila nak guna piu kat depan tu? Tunggulah nanti aku buang lah. Saya dapat tajuknya, masjid kenapa kau dipinggirkan? Betul tak masjid kena pinggir sekarang? Betul tuan-tuan sekalian. Siapa yang pinggirkan? Umat Islam pinggirkan masjid. Salah satu puncanya, budak-budak dia tak bawa ke masjid. Siap tulis lagi. Kanak-kanak dilarang bermain. Dilarang datang ke masjid. Ada juga. Kalau zaman saya dulu, tuan-tuan macam Allah, kalau kena jerekah sekali, kita mari lagi budak-budak sekarang. Dulu, budak dulu. Mari lagi. Tapi kalau budak sekarang kena jerekah dengan kita, tuan-tuan, dia viralkan muka kita. Masuk TikTok kita, tuan-tuan macam Allah SWT. Budak lah ni luar biasa. Akaun TikTok 3-4 akaun. Fake akaun ada 2. Akaun betul ada 2. Hadirin sekalian, tu sebab nak hidupkan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam orang buat. Saya ceramah di Paka baru ni. Dia buat masjid, kempen untuk 400 jemaah datang. Terpaksa buat kempen. Sedangkan 5 hari sekali kempen tu wujud. Apa dia? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah semayang. Marilah kita menuju kejayaan. Tapi tetap kita tak mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahsyat lagi kita berat hati nak bawa anak-anak kita mari ke rumah Allah sebab kita risau orang akan marah bawa anak. Dan tuan-tuan patut tak boleh marah dah. Tegur tak apalah, jangan bawa anak senyap. Tak apa kita pesan. Tapi kalau dia main juga tak boleh buat apa. Saya pergi ceramah dekat Masjid Sungai Ramal Luar. Masjid Sungai Ramal Luar Kajang ni ada 2 masjid. Satu masjid lama, satu masjid baru. Masjid ni nama Masjid Qiblatain. Saya katalah sebab masjid tu 2 kiblat. Masjid lama kiblatnya salah. Dia tak buat dah masjid. Dia buat satu masjid baru. Tengah semayang. Subuh waktu tu. Saya kuliah subuh. Ada seorang mu'alaf ni bawa anak dia kecil. Sekitar macam umur anak saya tu lah. 3 tahun. Dia duk main kipas kat depan ni. Ketuk-ketak. Dia pula geduk. Saya risau dia masuk kain, bawah kain Tok Imam je. Saya risau dia tarik Angry Bird Tok Imam. Jadi waktu tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tokok syok dah semayang. Habis semayang. Ada seorang haji tu bangun. Dia kata, hey, you. Ni anak you kan? Ya. Apa you tak jaga anak you tengah semayang kacau orang? Tak kosong. Oh, dia punya beleti. Dekat 2 kilometer panjang ni. Merah padam muka mu'alaf tu sikit. Tak boleh marah macam tu. Nak marah bawa ke tepi hujung sikit. Awak bawa anak. Jaga sikit ikat dia ke benda ke. Pesan. Tapi sifat budak macam tu. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau tak dengar bunyi budak dalam masjid, kena tahulah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kehancuran tempat-tempat tersebut. Tapi bukan bermakna kita bagi budak melompat, kena tegur, tetap tegur. Cuma bila tetap berlaku juga, itu sebagai hiburan pada kita lah. Ada kata, Ustaz tak kosong Ustaz, dah rumah semayang kosong. Oh, kosong tak? Tak apalah kalau gitu. Bolehlah hujah kuat. Tapi kalau menipu dapat dosa. Maka tersebut tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kena raikan budak-budak. Bahkan kalau ada saf, saya pernah semayang ceramah mana semalam? Saya. Ada orang tua tu pesan, awak ni kalau orang tua ramai, awak kena semayang belakang ni. Sedangkan budak tu mari awal dulu. Mana boleh kita halau dia ke belakang? Ada lagi stigma macam tu. Budak kecil semayang sahur dewasa. Awak tak boleh. Belakang. Ni. Ini tunjuk. Tak siapa ajar tahu. Ni, apa hujah kita kata sunat duduk belakang? Kalau dia duduk di situ, haram kita alih dia keluar. Tak boleh. Kita duduk belakang lah sebab mau lewat. Kecuali kita adik-adik, anak-anak. Boleh tak atuk? Cucu-cucu. Boleh tak atuk duduk tempat kamu? Ni, dia kata, tak boleh. Yang pentingnya minta izin. Tak boleh kita halau. Gitu dia tak boleh. Sebab dia datang dulu. Kalau nak tepat tu, mari awal lah. Jangan pula budak-budak tu sahur. Malu kita. Jadi saya tolong sahur. Tuan-tuan, minta Allah SWT. Agar kita sedar perkara ini. Budak dia ada autoriti dia juga. Dia ada keperluan. Dia ada sebab. Dia kena datang sebab mereka lah pewaris kita. Sebab yang majoriti datang ni ramai. Yang akan pergi ke rahmatullah ramai. Kita nak yang muda-muda datang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar orang muda ni susah. Nak cari orang muda komit kepada Masjid Surau sangat payah. Tapi kalau mereka dapat datang itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang terakhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian sebagai penutup ceramah saya tak seberapa ni. Tuan-tuan, kita berada pada akhir zaman, marhalah akhir zaman.
Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan kita. Contoh terkini berlaku di Turki dan juga di Syria. Lebih 47,000 orang telah meninggal dunia. Bahkan lebih pada tu lagi. Tengah orang buat selamatan, mari pula gempa susulan 6.8 skala Richter dan sebagainya. Ini suatu yang menakutkan kita sebenarnya. Maka keluarlah video-video yang menyatakan sebab apa Turki kena macam tu. Sebab orang Turki tak solat. Orang Turki tak taat pada Allah. Orang Turki jahil agama. Kita berbuat fitnah. Tuan-tuan macam Allah SWT. Kita tak sedar ramai di Malaysia orang tak semayang. Kalau kita kata orang Turki tak reti rukun semayang, Malaysia pun ada makcik. Kalau orang Turki tak reti selawat, Malaysia pun ada. Maka tak boleh kita kata macam tu walaupun mungkin betul. Tapi hakikatnya ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita risau. Kita ni mewah telajak, makan senang. Tadi kita buat program di Kompleks Pendidikan Baitul Diyak yang telah kami asaskan. Kita buat kuliah duha. Makcik-makcik bawa makanan, penuh makanan. Orang kata gembira, hebat Ustaz, makan banyak. Dok, kita rasa kadang-kadang menakutkan sebenarnya. Bukan sebab jadi gemuk, obesiti, bukan. Sebab kita risau banyak sangat nikmat daripada Allah SWT ni. Kalau orang taat, tak apa. Orang semakin jauh daripada Allah. Sekarang orang dedahkan maksiat, mereka tak takut kepada Allah. Mereka dedahkan pernah tidur bersama, tak takut kepada Allah. Saya minta sangat Jabatan Agama Islam cari Datuk Seri tersebut dan artis tersebut yang tolong declare dalam media sosial mereka, yang mengatakan pernah tidur walaupun tak buat apa-apa, dia kata tapi pernah tidur dalam satu katil. Kena cari. Kena cari orang declare. Dan orang buat maksiat kepada Allah SWT, mereka tak rasa langsung takut kepada Allah SWT. Mereka selalu rasa senang sangat. Yang ni kita risau, takut diri istidraj. Banyak maksiat kepada Allah, tapi banyak nikmat Allah bagi. Tapi bukan sebagai satu nikmat, tapi ialah niqamah. Niqamah maksudnya kecelakaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Dan kita doalah, bukan kita minta mereka ni dihancurkan. Tapi kita doa diri kita sendiri dan sahabat-sahabat kita yang melakukan maksiat tersebut, agar Allah kurniakan taufik hidayah kepada kita sampailah saat-saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menghukumkan perbuatan, bukan menghukumkan orang tersebut. Kita menghukumkan perbuatan mereka itu yang mencari ataupun menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah biiznillah azza wa jalla. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala, dua pengumuman yang terakhir. Saya ada edarkan flyers kepada tuan-tuan. Itulah Baitul Diyak. Itu flyer lama yang terbaru belum siap lagi. Kita baru selesai membina sebuah kompleks pendidikan yang kita habiskan duit orang, duit tuan-tuan lah, yang menginfakkan kepada kami lebih daripada 3.6 juta ringgit. Alhamdulillah. Setahun 4 bulan kita membina, akhirnya tempat tersebut telah siap. Cuma ada part-part tertentu yang masih lagi kita perlukan. Contohnya terkini penebat petir. Penebat petir ke nama dia? Kilat. Yang kita perlukan sekitar 15,000 lagi untuk kita mengelak daripada trip, 2-3 kali trip. Sebab tempat tu tinggi, 3 tingkat kita buat, perlukan benda tu. Orang panggil apa? Siapa tahu orang TMB? Dia yang kilat tu. Tu sekitar 15,000 kos dia. Jadi bagi siapa saya berminat untuk menyumbang kepada kami, boleh salurkan dalam nombor akaun tertera tu, insya-Allah. Dan siapa berminat untuk ziarah kami di sana, jemput datang. Setiap Jumaat kita ada program kuliah duha, ada 2 ustaz pada hari-hari minggu-minggu berbeza. Dan insya-Allah di sana juga tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kita buat program tahfiz vocational kepada pelajar-pelajar kita. Tingkatan 1 sampai 3 fokus kepada hafazan Quran. 4 dan 5 mereka akan masuk elemen akademik dan juga vocational. Sampailah tingkatan 5 SPM dekat sana, insya-Allah. Dan juga di sana kita buat kelas tahfiz percuma kepada anak-anak kampung. Dan juga kita buat macam-macam lah program-program yang terkini, yang terdekat sekali, khusus pengurusan jenazah untuk anak-anak lelaki dan perempuan dan sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kereta saya tu ada produk daripada syarikat saya, syarikat Kokotin Enterprise, yang sejak 2019 lagi antara produk killer produk kami, bukan membunuh orang lah, tapi produk yang sangat laris, iaitu namanya Kokotin. Ratah saja pun sedap. Memang tuan ratah pun sedap. Tak percaya tuan ambil lah ratah nanti. Ratah pun sedap, budak-budak sangat suka. Dan dia adalah musuh sembelit nombor 1. Bagi tuan-tuan yang ada masalah sembelit, khususnya anak-anak kita yang suka minum Milo, minuman-minuman koko yang menyembelitkan najis tu, boleh cuba try Kokotin, insya-Allah. Dan juga kita bawa juga produk-produk lain, white coffee dan sebagainya. Minat white coffee, produk kami tu setara macam Old Town white coffee dan juga Starbucks tu. Sama, bahkan mungkin lebih sedap lagi. Tak percaya, cuba try lah. Kemudian kita ada bitin, sangat bagus untuk Ramadan nanti, untuk bersahur. Dia macam Nesto.
Dan juga terakhir produk daripada Baitul Diyak sendiri, iaitu Kasturi Syifa. Bagi tuan-tuan yang ada masalah gangguan di rumah ataupun di mana saja ada gangguan. Bukan tuan-tuan yang mengganggu, tuan-tuan kena ganggu. Kalau tuan-tuan mengganggu tak payahlah dah. Tuan-tuan yang ni gangguan. Kalau kat rumah tu kadang-kadang makcik rasa macam meremang. Tengok-tengok bawah tak ada orang. Tengok bawah sekali lagi suami kita tu, itu tak meremang setara mana. Meremang maknanya kita duduk satu tempat tiba-tiba naik antena tu. Itu tanda je rumah tersebut ada masalah. Kalau letak depan TV pun meremang juga, itu bukan masalah. Tutup TV saja. Dia tak hilanglah meremang tu. Jadi kita boleh ambil untuk kita gunakan pada tubuh ataupun kita guna untuk sembuh pada tempat-tempat. Contohnya rumah tuan-tuan besar, bilik banyak, anak ramai dulu masa kecil. Bila dah besar semua lari belakang, duduk tempat lain. Tinggallah kita berdua aja. Patutnya bilik tersebut kita kena rotate, kena ziarah setiap hari kalau boleh lah. Sebab kalau 3 hari tak ada kita pergi tempat tersebut, ada benda lain check in situ, dia tak minta izin kita pun. Tempat tu. Tu sebab kalau kita pergi mana-mana tempat, antara adab nak landing atas katil, kena kibah dulu. Ambil selimut, kibah. Sebab takut kita terduduk, dia tengah main carom waktu tu. Tertindih dia pun. Itu kadang-kadang tidur kena tindih, ketindihan dan sebagainya. Saya pernah pengalaman saya di Mesir waktu belajar dulu, sebulan saya kena tindih. Bukan kena tindih dengan orang, tindih dengan hantu. Jin ni. Sebulan, seminggu pertama memang sangat menakutkan. Sebab dia datang dalam bentuk bunyi ting 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 ting. Kena tu tak boleh buat apa dah. Bacalah ayat kursi, bacalah 3, tak jadi apa. Mari minggu kedua, ketiga, keempat, saya rasa jadi berani automatically. Saya kata apa? Istilah orang Terengganu natang kan. Natang ni kalau berani keluar. Sampai tara tu saya sebut. Dia tak keluar sampai hari terakhir. Hari ke-30 lepas salat ajak, dia keluar sungguh. Tapi keluar tak besar mana pun, besar toyol gitu je. Kecil je. Saya ambil, ni cerita betul, bukan saya tipu, betul. Saya ambil dia, duduk atas bahu. Hembas. Apa yang sini? Rembas. Hempas. Saya bagi penumbuk sekali, mata Allah SWT. Lepas tu tak ada lah. Alhamdulillah. Rupanya dia kata Melayu ni gedebel sungguh, dia kata. Jin Arab. Jadi itu kisah tu, itu bukan melibatkan kasturi, tapi kasturi ni sangat baguslah. Itu produk Baitul Diyak, harga kasturi tu sekitar RM15 saja. Kalau di luar saya jual RM20. Malah ni ada special harga 15. Boleh ambil dulu, nak bayar kemudian pun tak apa, tapi masuk dalam akaun Baitul Diyak. Tapi untuk produk kami tak boleh masuk akaun Baitul Diyak, bercampur dengan duit sekolah tak boleh. Susah kami. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua, minta maaf lah kalau terkasar bahasa, tersilap bicara saya. Beginilah cara saya menyampaikan kuliah dan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.